Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Puan Sharifah Rosna, Puan Hajar Zaitun dan Encik Idris selaku juri bagi pemilihan tokoh nilam Bahasa Melayu Sekolah Menengah. Rakan urus setia pada hari ini adalah Puan Mastura bersama dengan saya Puan Azalinda. Okey, seperti yang telah kita ketahui, pada hari Khamis lepas baru selesai pemilihan tokoh nilam 2021 bagi sekolah rendah. Kini kita beralih kepada pemilihan tokoh nilam Bahasa Melayu bagi sekolah menengah. Okey, tanpa membuang masa, saya ingin menjelaskan beberapa cara pertandingan ini diadakan. Peserta akan memilih soalan 1 hingga 5. Kemudian saya akan membacakan soalan sebanyak 2 kali. Okey, peserta boleh ambil masa lah, Anis boleh ambil masa untuk tenang. Lepas tu bila dah bersedia, mulakan dengan salam, tingkatan berapa, nama sekolah tak perlu sebut lah. Boleh Anis? Begitulah, dan seterusnya. Ini untuk bahagian individu. Kita akan ber-Google Meet peserta bersama urus setia dan juga hakim. Pemakahan seperti yang telah dinyatakan dalam grup. Anis dah tengok kan pemakahan dia? Ada tengok sudah. Okey, Alhamdulillah. Jadi tak perlulah cikgu terangkan dari segi pemakahan, kita boleh teruskanlah. Okey, sekarang ni kita ada 5 soalan. Anis boleh pilih soalan yang mana Anis nak jawab. Soalan kedua. Okey, soalan kedua bagi individu sekolah menengah. Dengar Okey, soalan kedua bertemakan perpaduan. Soalannya, bagaimanakah komuniti masyarakat kini dapat meningkatkan kerjasama dan keprihatinan terhadap golongan yang amat memerlukan bantuan dari berbagai segi untuk meneruskan kelangsungan hidup dalam keadaan sekarang. Okay, cikgu ulang balik, bagaimanakah komuniti masyarakat kini dapat meningkatkan kerjasama dan keprihatinan terhadap golongan yang amat memerlukan bantuan dari pelbagai aspek demi meneruskan kelangsungan hidup dalam masa sekarang ini, dalam situasi sekarang ni. Okey, Ani jelas ya soalan itu? Okey, kalau dah bersedia, ambil masa, kita boleh mulakan. Cikgu serahkan Google Meet ni pada Anis. Okay. On kamera. Okey. Dah on dah. Okay. Saya mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah boleh mula Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kemesraan dari saya buat semua. Terima kasih peneraju majlis, kombinasi intelektual kehakiman, dif kehormat, seterusnya sidang pendengar yang dimuliakan. Saya Nurul Hanis Nadira binti Basri dari tingkatan 4. Pada petang ini, saya ingin berkongsi sedikit buah fikiran tentang kerjasama dan keprihatinan dalam komuniti masyarakat demi membantu golongan yang memerlukan. Komuniti masyarakat yang prihatin boleh ditafsirkan sebagai kelompok masyarakat yang hidup dalam suasana saling menghormati, berbakti, menolong, berbuat jasa, menabur budi dan belas kasihan terhadap mereka yang memerlukan pertolongan dan bantuan dari segenap aspek seperti keuangan, tenaga, sokongan emosi dan sebagainya.
Cara hidup ini dikenali sebagai budaya ikram. Setiap anggota masyarakat tanpa mengira usia, bangsa, agama dan status harus memainkan peranan masing-masing untuk meningkatkan sikap kerjasama dan keprihatinan dalam komuniti masyarakat. Kedua, usaha melalui aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang dapat memantapkan nilai keprihatinan dalam jiwa setiap insan. Setiap komuniti masyarakat boleh memperbanyakkan aktiviti bagi memberi bantuan kepada golongan yang memerlukan dari pelbagai aspek demi meneruskan kelangsungan hidup. Sebagai contoh, sejak bulan Jun yang lalu, komuniti masyarakat telah melancarkan kempen Bendera Putih bagi menghulurkan bantuan kepada sesiapa sahaja yang mengalami masalah keuangan sepanjang pandemik COVID-19. Bendera Putih ini merupakan salah satu ikhtiar bagi membantu mereka meneruskan hidup. Kempen Bendera Putih telah membanjiri media sosial sebagai sebuah gerakan yang sedang membiak dengan misi membantu rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan. Bendera putih yang dikibarkan ini juga menjadi simbolik kepada seruan bahawa mereka memerlukan bantuan. Sejak mula diperkenalkan, kempen Bendera Putih ini telah mendapat perhatian seluruh rakyat Malaysia sehingga menjadi salah satu isu yang hangat diperkatakan di dalam media sosial seperti Twitter, Facebook dan Instagram, sekaligus meningkatkan kerjasama dan keprihatinan komuniti masyarakat. Pendek kata, melalui aktiviti kemasyarakatan yang diadakan ini, setiap anggota masyarakat akan bersatu kudrat sebulat suara dalam menjalankan kerjasama yang jitu untuk menjayakan aktiviti yang dijalankan. Persis kata orang tua-tua, bulat air kerana perbentang, bulat manusia kerana muafakat. Usaha seterusnya menerusi kempen kesedaran. Meninjau dari skop yang berbeza, masyarakat yang prihatin juga dapat dilahirkan melalui kempen kesedaran yang efektif. Sehubungan dengan itu, kempen-kempen kesedaran boleh dijalankan oleh golongan masyarakat media, sama ada media elektronik maupun media cetak. Contohnya, masyarakat menggunakan media massa dengan sebaiknya agar nilai keprihatinan dapat dipupuk walaupun melalui peranti moden, sekaligus membuka peluang yang lebih besar dari aspek dana bantuan dan tenaga penggerak. Pihak media perlulah lebih menitik beratkan aspek sosial, iaitu hubungan sesama manusia yang didedahkan untuk tatapan umum. Oleh itu, pihak media yang merupakan sebahagian daripada komuniti masyarakat yang prihatin haruslah sentiasa melaksanakan kempen-kempen seperti keluarga bahagia dan penerapan nilai-nilai murni untuk menerapkan budaya kerjasama dan keprihatinan dalam kalangan masyarakat kita. Pendek kata, kempen-kempen ini haruslah diadakan secara berterusan untuk meningkatkan kerjasama dalam komuniti demi membantu golongan yang memerlukan. Kesimpulannya, sebagai penghias bicara akhir, masyarakat Malaysia yang berbilang kaum haruslah mengamalkan kehidupan yang seikat bagai sirih, serumpun bagai serai. Melalui kerjasama yang erat, kebajikan mereka yang dalam kesusahan dan terdesak lebih terjamin. Bagi memastikan masyarakat mempunyai nilai kerjasama dan keprihatinan dalam jiwa, setiap individu perlulah mengambil serius dengan usaha-usaha tersebut dalam kehidupan seharian agar kita sama-sama dapat meringankan beban golongan yang memerlukan sokongan keuangan, tenaga, emosi dan sebagainya demi kelangsungan hidup. Itu sahaja dari saya. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, terima kasih Tania. Isi yang cukup lengkap dengan contoh-contohnya cikgu ucapkan Tania kerana Nurul Anis dapat menjawab dengan lancar. Jadi Nurul Anis boleh keluar daripada Google Meet dahulu, nanti kita akan panggil untuk acara kumpulan. Boleh Okey, terima kasih Cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putri sihat? Alhamdulillah, sehat. Okey, dah bersedia belum? Sudah.
Okey, dekat sini cikgu perkenalkan ada kami dua orang urusedia daripada PPT kita Selatan, Cikgu Puan Azalinda dan Puan Mastura, dan kita ada 3 orang panel juri iaitu Puan Sharifah Rosna, Puan Hajar Zaitun dan Encik Idris. Ya, jadi cikgu akan membacakan soalan berdasarkan nombor soalan yang dipilih. Kemudian Putri boleh ambil masa. Dah bersedia, mulakan dengan salam, sebutkan nama penuh dan tingkatan, sekolah tak perlu sebut. Boleh? 1, 3, 4 dan 5 sahaja. Nombor 2 dah pilih tadi. Oh, saya pilih soalan nombor 1 lah. Okey, nombor 1 Okey, cikgu akan bacakan 2 kali soalan nombor 1. Dengar Okey, nombor 1 adalah bertemakan kebersihan dan kesihatan. Cikgu ulang balik, nombor 1 bertemakan kebersihan dan kesihatan. Okey, soalannya, pandemik COVID-19 saat ini melanda manusia di seluruh dunia dan mengakibatkan banyak nyawa terkorban. Bincangkan usaha rakyat agar dapat menjaga kesihatan diri dan mengelakkan jangkitan COVID-19 ini. Cikgu ulang Pandemik COVID-19 saat ini melanda manusia di seluruh dunia dan mengakibatkan banyak nyawa terkorban. Bincangkan usaha rakyat agar dapat menjaga kesihatan diri dan mengelakkan jangkitan COVID-19 ini. Boleh? Okey, sebelum tu nanti dah bersedia beri salam, nama dan juga tingkatan, baru mula. Boleh? Cikgu bagi masa. Okey. Cikgu, saya ada soalan. Kalau macam saya tengah bercakap nanti kan tiba-tiba terkeluar tu macam mana? Masuk balik. Tak apa ke? Tak apa sebab kita faham ini adalah line internet, tak apa. Bila dah bercakap, bila terhenti, nanti sambung balik point yang berhenti tadi. Boleh? Tak apa. Kita faham, jangan risau. Nanti sambung-sambung je Nanti sambung-sambung je point. Tak apa, kita akan tengok point tu. Okey. Boleh mulakan? Okey, saya mulakan ya. Okey, boleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para juri dan pegawai yang terlibat. Saya Putri Nurul Nur Hazwana yang berumur 16 tahun, mewakili sekolah saya dalam pemilihan tokoh Nilam Bahasa Melayu 2021 pada petang ini. Jadi berkaitan dengan soalan tadi iaitu kesihatan dan kebersihan diri kan. Apa yang saya boleh katakan ialah sekarang ni COVID-19 sedang melanda dan mengancam dunia. Penyakit ini umpama musuh yang tidak dikelihatan. Dia serang dan kita tak sedar pun bila kita akan diserang. Jadi antara usaha yang boleh dilakukan oleh rakyat untuk mengelakkan diri daripada jangkitan COVID-19, yang pertamanya Okey, yang pertamanya, sambung yang pertamanya. Okey. Yang pertamanya adalah mengambil vaksin. Vaksin ini merupakan perisai atau pelindung diri kita daripada jangkitan COVID-19. Kita digalakkan untuk mengambil vaksin sebagai langkah berjaga-jaga. Yang keduanya, kita seharusnya kerap mencuci tangan. Tambah-tambah pula dalam keadaan yang sebegini. Jadi kita haruslah sentiasa mencuci tangan menggunakan sabun ataupun bahan pencuci tangan untuk menjaga kebersihan diri. Yang seterusnya pula, kita haruslah sentiasa menjaga penjarakan sosial. Apabila kita keluar untuk membeli barang, kita haruslah memastikan kita tidak mempunyai sebarang sentuhan fizikal dengan orang lain ataupun kita tidak berdiri rapat-rapat dengan orang sekeliling kerana kita tidak tahu sama ada mereka telah mengambil vaksin ataupun tidak, ataupun mereka mempunyai kontak rapat dengan pesakit COVID-19. Jadi kita haruslah mengamalkan penjarakan sosial sebagai langkah berjaga-jaga. Dan selain itu, kita juga haruslah memakai topeng muka dan mulut.
apabila kita memakai topeng muka dan mulut, ia dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Sebagai contoh, apabila kita berhadapan dengan orang yang mempunyai simptom gejala COVID-19 ni, sama ada dia batuk ataupun dia bersin, jadi kuman itu tidak dapat memasuki badan kita, dan itu juga merupakan salah satu langkah untuk mengelakkan diri kita daripada jangkitan COVID-19. Dan apa yang saya boleh katakan, sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ni, kita digalakkan untuk duduk di rumah dan jaga diri, tidak merayau-rayau ke tempat lain, supaya kita dapat lindung diri kita dan lindung ahli keluarga kita. Sekian, itu saja. Okey, terima kasih Tahniah kepada Puteri. Walaupun lain agak tersekat, tapi Alhamdulillah masa Puteri menyampaikan isi, nampak lain tu membantulah. Okey, terima kasih. Puteri boleh left dulu Google Meet dan akan disambung pada dalam kumpulan pula. Okey, terima kasih Puteri. Okey, selamat petang Gana Prakasam. Selamat petang Puan. Okey, boleh buka kamera? Kita nak tengok. Okey, baik Puan. Okey. Sebelum kita mulakan, saya perkenalkan sendiri. Saya Puan Azalinda bersama Urus Setia Puan Mastura. Dan kita ada 3 orang panel juri, iaitu Puan Sharifah Rosna, Puan Hafiz Zaitun dan Encik Idris. Ya, dah tahu kan cara untuk pemilihan nilam ni, macam mana cikgu dah ada beritahu kan? Okey, mula-mula Gana akan pilih soalan. Boleh cikgu panggil Gana ke? Boleh. Boleh ha. Okey, Gana akan pilih soalan. Soalan yang tinggal adalah 3, 4 dan 5. Selepas cikgu bacakan soalan, Gana ambil masa. Cikgu bagi masa lah untuk bila dah bersedia, ucapkan salam dan sebut nama penuh dan tingkatan. Nama sekolah tak perlu. Boleh ya? Boleh Puan. Okey. Sekarang ni kita ada 3 lagi soalan, iaitu soalan nombor 3, 4 dan 5. Gana nak pilih soalan yang mana? Ada 3, 4 dan 5. Puan, saya nak pilih soalan yang ketiga. Okey, ketiga. Okey. Saya akan bacakan soalan 2 kali ya. Okey. Soalan ketiga bertemakan patriotik, jati diri dan kewarganegaraan. Okey, saya ulang balik. Soalan ketiga bertemakan patriotisme, jati diri dan kewarganegaraan. Okey, soalannya, sebagai warga negara yang cinta akan negara sendiri, kita sepatutnya mempunyai rasa bangga akan kelebihan negara ini. Huraikan cara anda menunjukkan perasaan bangga terhadap negara. Saya ulang balik. Sebagai warga negara yang cinta akan negara sendiri, kita sepatutnya mempunyai rasa bangga akan kelebihan negara kita. Huraikan cara anda menunjukkan perasaan bangga terhadap negara. Boleh? Boleh Puan. Okey. Kalau dah bersedia boleh mulakan. Okey. Okey, boleh Puan. Saya mula sekarang ya. Selamat sejahtera kepada pengacara majlis dan para hakim yang bijaksana. Saya Nyana Prakasam, anak lelaki Nedun Jelian, merupakan seorang pelajar tingkatan 4 di Sekolah Menengah Kebangsaan Malim Nawar Perak. Tajuk yang telah saya pilih adalah mengenai patriotisme. Apakah itu patriotisme? Patriotisme adalah perasaan cinta akan negara. Kita boleh menunjukkan perasaan cinta akan negara dalam pelbagai bentuk. Sebagai contoh, sebelum itu, sebagai seorang rakyat Malaysia, saya amat bangga untuk menyatakan yang saya adalah seorang rakyat Malaysia. Mula-mula, saya akan menunjukkan perasaan cinta akan negara dengan menghormati
la maaf Puan, saya punya line tak berapa jelas. So boleh tak saya start balik? Okey, dekat sini kami jelas saja, tak ada gangguan. Dekat sini okey. Sebab saya dekat sini dia keluar no connection. So boleh tak? Okey, tak apa. Dekat sini jelas je, tak ada masalah, tak ada tersekat pun. Okay. Baik Puan. Selamat sejahtera kepada pengacara majlis dan para hakim yang bijaksana. Saya Nyana Prakasam, anak lelaki Neden Jelian, merupakan seorang pelajar tingkatan 4 di Sekolah Menengah Kebangsaan Malim Nawar Perak. Tajuk yang telah saya pilih adalah mengenai patriotisme. Sebagai seorang rakyat Malaysia, saya amat bangga untuk menyatakan yang saya adalah seorang rakyat Malaysia. Apakah itu patriotisme? Patriotisme adalah perasaan cinta akan negara. Kita boleh menunjukkan perasaan cinta akan negara dengan pelbagai bentuk. Cara yang pertama adalah kita perlu menghormati lagu negaraku. Apabila lagu negaraku dimainkan, kita perlulah berdiri tegak dan kita perlulah menyanyikan lagu itu sekali. Kedua, kita perlulah menghormati bendera Malaysia, iaitu jalur gemilang. Apabila kita nampak bendera negara kita jatuh di mana-mana, kita tidak boleh biarkan itu sahaja. Kita tidak boleh biarkan jalur gemilang biar di atas jalan. Oleh itu, kita perlulah ambil dan meletakkan di mana-mana. Yang kedua, saya mempunyai pelbagai rakan dari luar negara. Saya selalu memberitahu kepada rakan-rakan saya yang negara Malaysia adalah negara terbaik kerana rakyat Malaysia adalah rakyat yang terbaik yang saya pernah jumpa. Mereka mempunyai sifat perpaduan yang amat tinggi dan amat bertolak ansur antara satu sama lain. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Betul ke? Atau ada lagi poin yang ingin diperkatakan? Cuba ingat balik. Cikgu rasa ada tu. Tadi dah cakap 2 poin kan? Lagu, bendera, lepas tu hormat. Apa lagi? Okey. Dalam pertandingan Olimpik, iaitu Dato' Azizul Hasni telah mendapat pingat perak dalam acara berbasikal. Sebagai seorang rakyat Malaysia, saya amat bangga dengan pencapaian tersebut. Saya juga telah memasukkan dalam laman sosial dan telah menyebutkan terima kasih kepada Dato' Azizul Hasni telah memberikan pencapaian kepada negara kita. Ada lagi ke? Saya rasa tak ada. Okey, buat kesimpulan. Okay. Sebagai kesimpulan, kita perlulah menghormati dan menyayangi negara kita supaya generasi yang akan datang dapat dipatuhi. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Tanya, jangan risau. Okey, walaupun terlupa tak apa, cikgu bantu dari segi macam ni lah, cikgu akan bersoal sebab kalau boleh kita nak tengok point lagi Okey, nanti Gana akan keluar dulu, nanti kita akan jumpa untuk sesi berkumpulan. Yang tadi yang tersekat tu tak apa, nanti bangkit balik untuk yang berkumpulan, boleh? Jangan down tau. Okey, terima kasih, nanti kita jumpa dalam kumpulan Okey, let's dulu. Okey. Assalamualaikum Yasmin. Mana Yasmin Hanani? Okey. Assalamualaikum. Boleh betulkan kamera semua? Okey. Okey ke? Cikgu, saya tak dengar. Tak dengar? Tapi cikgu dengar suara kamu. Cikgu dengar suara kamu. Saya cuba. Tak apa. Okey. Cikgu dengar suara kamu, tak ada masalah. Tekan kamera sikit.
Cikgu cakap. Sebab saya tak dengar. Okey. Cikgu. Sebabnya yang penting kan boleh. Cikgu. Nak cikgu hanya bercakap untuk nak menyatakan soalan sahaja. Okey, sekarang ni kita ada 7 orang juri dan juga 2 urus setia. Okey, sekarang cikgu bagi Yasmin untuk pilih soalan, ada 4 dan 5 sahaja. Cikgu saya nak nombor 5. 5. Okey, dengarkan ya. 5 bertemakan sains, teknologi dan inovasi. Menceburi bidang perniagaan atas talian dapat mengurangkan peratus pengangguran dalam masyarakat. Huraikan cara teknologi dan inovasi dalam talian dapat membantu perniagaan ini. Boleh? Boleh. Nak cikgu ulang ke? Tidak perlu. Tak perlu. Okey, sekarang ni sebelum mula Yasmin boleh perkenalkan diri, tingkatan, nama sekolah tak perlu sebut, dan boleh nyatakan PCP-nya. Boleh? Boleh. Cikgu mula sekarang. Okey, kalau dah bersedia boleh mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Hanani binti Syarul Azni, merupakan murid tingkatan 4. Jadi pada hari ini saya akan menghuraikan cara teknologi dan inovasi dalam talian dapat membantu bidang perniagaan. Okey, jadi cara teknologi dan inovasi dapat membantu bidang perniagaan adalah dengan cara peniaga ataupun usahawan boleh mempromosikan produk-produk mereka. Sebagai contoh, mengiklankan produk-produk mereka di media sosial. Seperti yang kita tahu, media sosial seperti Instagram, Twitter dan juga YouTube. Sebagai contoh, saya ambil YouTube. Sebelum kita menonton video yang kita ingini, pasti kita akan lihat satu pengiklanan produk-produk yang terkenal seperti kasut, jam maupun makanan. Jadi dengan cara ini, teknologi dan inovasi dapat membantu peniaga-peniaga mengembangkan produk-produk mereka. Okey, selain daripada itu, peniaga ataupun pengusaha-pengusaha produk-produk boleh menggunakan teknologi dan inovasi dengan membuka laman sesawang mereka sendiri. Okey, sekiranya kita sebagai contoh, kamera tak buka. Cikgu, saya buka kamera. Okey. Mungkin internet saya kot, cikgu. Ada. Teruskan. Saya boleh nampak. Saya pun boleh nampak. Teruskan. Okey, dengan laman sesawang. Okey, so jadi sebagai contoh, peniaga dan juga pengusahawan mereka boleh membuat laman sesawang sendiri dengan bantuan pengiklanan. Apabila mereka telah mengiklankan produk-produk mereka di laman sosial, jadi penonton ataupun pembeli yang berasa menarik melihat pengiklanan produk-produk mereka tertarik dengan pengiklanan itu, lalu mereka pergi ke laman sesawang pemilik produk tersebut. Dengan cara ini, inovasi dan teknologi dapat membantu pengusaha-pengusaha. Teknologi dan inovasi juga dapat membantu perusahaan-perusahaan kecil. Sebagai contoh, pada masa kini, COVID-19 telah menjejaskan pendapatan terutamanya kepada
pelajar yang baru pelajar habisan SPM, Sijil Pendidikan Malaysia, maupun yang telah mengambil ijazah. Jadi mereka menganggur seketika sementara untuk mendapat pekerjaan yang setaraf dengan mereka punya kelayakan. Jadi dengan adanya teknologi dan inovasi ini, mereka boleh membuat perniagaan sendiri. Sebagai contoh, mereka boleh menjadi ejen-ejen kepada produk-produk yang terkenal. Dari sini mereka boleh menambah pendapatan mereka sendiri. Jadi saya sangat bersetuju inovasi dan teknologi dan inovasi dalam talian ni sangat membantu terutamanya kepada orang yang terjejas dalam keadaan pandemik sekarang. Jadi untuk kesimpulannya, terdapat banyak cara teknologi dan inovasi ni dapat membantu peniaga dan perusahaan produk-produk. Dengan adanya laman sesawang, dengan adanya pengiklanan produk, dengan adanya ejen-ejen, maka dengan ini produk mereka dapat terkenal ke seluruh negara. Jadi dengan ini mereka boleh mengembangkan pasaran mereka ke peringkat yang seterusnya. Jadi dengan kesimpulannya, teknologi dan inovasi ini banyak memberikan kebaikan kepada semua orang, terutamanya pembeli dan penjual, kerana Azan nak gambar. Okey, baru nampak. Kerana dia memberikan banyak kelebihan. Jadi teknologi dan inovasi ni sangatlah berguna pada masa kini. Bab kata orang yang terkenal iaitu Mark Zuckerberg, jikalau anda boleh melakukan sesuatu daripada bawah, pasti anda akan dapat mencapai kejayaan. Sekian sahaja daripada saya, Yasmin Hanan. Okey, terima kasih Yasmin. Minta maaf jika ada sedikit gangguan. Cikgu, saya minta maaf sebab line saya sangat slow. Okey, tak apa. Tapi apa poin yang Yasmin cakap tadi kami terima. Pengadil dengar tu semua? Semua dapat dengar poin yang Yasmin di sana. Cikgu cakap Yasmin boleh left dulu, nanti kita akan masuk dalam perkumpulan Terima kasih. Tak apa. Assalamualaikum, Nur Hasya. Suara tak dengar, Nur Hasya. Mic tutup. Waalaikumsalam, cikgu. Okey. Dah. Okey. Terima kasih. Okey. Sekarang ni cikgu perkenalkan, nama cikgu Puan Azalinda bersama Puan Mastura sebagai urus setia, dan kita ada 3 orang pengadil iaitu Puan Sharifah Rosna, Puan Hajar Zaitun dan Encik Idris. Ya? Okey ke tu? Naik okey? Alhamdulillah setakat ni okey. Okey. Sekarang ni Hasya tak ada pilihan tau. Soalan tinggal 1 sahaja. Okey. Tak buat. Saya buat yang terbaik. Okey, soalan nombor 4, bila cikgu bacakan soalan, ambil masa dulu, bertenang. Bila nak mulakan, bagi salam, perkenalkan diri dan tingkatan berapa, baru mulakan. Okey? Okey. Okey. Sekarang ni soalan nombor 4, tema adalah kekeluargaan. Soalan nombor 4 bertemakan kekeluargaan. Ibu dan ayah merupakan insan yang paling penting dalam keluarga dan amat disayangi oleh anak-anak. Namun, masih terdapat anak yang sanggup membuang ibu bapa atau menghantar mereka ke tempat rumah orang tua tanpa rasa bersalah. Boleh tak berikan pandangan anda? Cikgu ulang balik. Ibu dan ayah merupakan insan yang paling penting dalam keluarga dan amat disayangi oleh anak-anak.
Namun, masih terdapat anak yang sanggup membuang ibu bapa atau menghantar mereka ke rumah orang tua tanpa rasa bersalah. Okey? Boleh Aisyah? Boleh cikgu. Okey. Dipersilakan. Sekejap cikgu. Okey, tak apa. Ambil masa. It's okay. Okey, saya sedia cikgu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum tumbuh melata, sayang mebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Dalam menempuh era yang penuh dengan cabaran ini, kita dapat menyaksikan pelbagai kes dan isu mengenai pengabaian warga tua atau warga emas yang perlulah diberikan perhatian sewajarnya walaupun isu ini tidak segah seperti isu COVID-19 yang telah menjadi sekarang ni. Di antara punca yang menyebabkan kepada pengabaian warga tua ini ialah sikap anak-anak tu sendiri. Sikap anak-anak tu yang tidak membalas budi dan menganggap ibu bapa mereka ini apabila mereka uzur ini mereka agak membebankan dengan kos perubatannya, contohnya lah. Jadi mereka ni bagai kacang lupakan kulit. Begitulah peribahasa yang boleh mengungkapkan sikap anak-anak ni yang lupakan daratan dan meninggalkan ibu bapa mereka di tepi, ada yang di tepi jalan, ada yang di kaki lima, dibiarkan begitu saja tanpa apa-apa kepentingan, keperluan mereka ditinggalkan sehelai sepinggang begitu saja. So, jadi perkara ini amatlah serius dan amatlah perlulah diberikan diberikan perhatian kerana sikap ini mampu merosakkan akhlak seseorang tu dan memberi imej yang buruk kepada negara. So, sepanjang kita hidup di dunia ni, berapa ramai kita nampak di tepi-tepi jalan yang golongan tua ni yang menjadi gelandangan dan dibiarkan begitu sahaja. Mesti ramai kan. Jadi mereka ni adalah uzur, mereka ni tak mampu, ada yang sakit. So mereka terdedah kepada pelbagai penyakit. Jadi anak-anak ni memikirkan mereka ni hanya satu beban yang menyusahkan. Sedangkan ibu bapa ni lah yang mengajar mereka, mendidik mereka, yang sanggup berkorban walaupun kita tak nampak. Mereka ni lah yang berkorban kat belakang kita, malam-malam sanggup jaga kita, yang bagai menatang minyak yang penuh. Tapi dia punya tiada rasa kasihan kepada ibu bapa tu menyebabkan ego kita sanggup membuang mereka begitu saja. Kesannya situlah yang kita nampak di tepi jalan ditinggalkan begitu saja. Apabila ditanya, mereka menangis, kata tiada siapa yang hendak menjaga, tiada siapa yang bertanggungjawab, atau nasib mereka tidak dibela oleh sesiapa. Mereka hidup hanya sebatang kara dan anak-anak mereka ni sudah lupa daratan dan tak mempedulikan lagi mereka. So, untuk mencegah perkara ini, mencegah isu ini makin menjadi-jadi, kita perlulah mengambil langkah utama dan langkah yang segera untuk mengelakkan akhlak anak-anak kita kini tercela supaya ibu bapa ini tidak akan dibiarkan begitu saja di tepi, ditinggalkan begitu saja, tanpa makanan, tanpa tempat tinggal, tanpa baju, tanpa segala-galanya. So, jadi pendidikan agama adalah perkara yang paling penting dan perkara yang paling utama untuk mendidik anak-anak tu untuk menyayangi ibu bapa mereka. Dalam pendidikan agama, kita diwajibkan untuk menghargai ibu bapa kita, untuk menjaga ibu bapa kita. Kerana tanpa mereka, siapalah kita sekarang ni.
dengan pendidikan agama juga, dari kecil, bak kata pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ia dapat membuka mata anak-anak tu dan mendidik mereka menyayangi dan menghargai segala pengorbanan ibu bapa yang tidak boleh dikira, tidak boleh dihitung dan tidak boleh dibayar dengan wang ringgit sekalipun. Tuntasnya, ibu bapa ini merupakan tulang belakang bagi anak-anak dan institusi keluarga. Tanpa ibu bapa ini, tiadalah kita yang sekarang ini yang telah berjaya. Oleh itu, kita wajarlah melayani mereka dengan cara yang terbaik, dengan cara yang mulia, supaya kita dapat membalas pengorbanan ibu bapa ini, dan kita tidak akan menjadi anak yang dahaka, kerana sekiranya setitis air mata ibu bapa kita jatuh kerana sikap kita, kita ini dikira sebagai anak yang dahaka. Dan redha Allah itu dihitung daripada redha ibu bapa kita. Jadi bila ibu bapa kita tidak redha dengan perbuatan kita, apatah lagi Allah. Kita tidak akan dipandang pun di sisi Allah macam tu. Jadi pengajaran dia, janganlah kita menjadi seperti kacang lupakan kulit, dan individu yang lupakan daratan, supaya institusi keluarga kita, kehidupan kita akan sentiasa diredai oleh Allah. Sentiasa bahagia, ibu bapa bahagia, adik-beradik bahagia, keluarga kita bahagia. Sekian, terima kasih. Okay. Terima kasih diucapkan pada Hasha. Pengadil, macam mana, kita nak rest dulu 5 minit ke? Hasha, macam mana, okey ke? Alhamdulillah. Boleh lah 5 minit boleh lah. Kita rehatkan 5 minit. Okey. Nanti pukul 2.25 semua masuk balik Boleh Aisyah Boleh. Jadi saya keluar dululah. Keluar dulu, nanti rehat dulu 5 minit. Nanti nak minum ke, nak apa ke, nanti kita akan bersambung untuk berkumpulan. Okey. Terima kasih Guru. Sama. Okey, semua boleh buka kamera. Okey. Inilah rakan-rakan cikgu tak boleh nampak semua. Inilah rakan-rakan yang akan kita masuk ke sesi berkumpulan Okey. Bagi sesi berkumpulan ni, kamu akan memilih 1 atau 2 soalan sahaja. Kita akan berdiskusi. Bermaksud kamu akan berada di dalam kumpulan dan kamu akan seorang akan jadi pengacara. Jadi aktiviti berkumpulan ni kamu berbincang sendiri, kalau boleh cikgu tak campur. Cikgu tak masuk campur. Jadi boleh pilih di antara rakan kamu siapa yang nak jadi pengerusi, siapa nak jadi panel. Macam tu. Boleh jadi sebelum kita mulakan, cikgu rasa lebih baik perkenalkan diri supaya kawan-kawan boleh nak senang untuk berdiskusi. Kalau dalam kumpulan ni kita lebih kepada berdiskusi, memberikan pendapat. Boleh Okey, kita mulakan dengan Gana. Perkenalkan diri dengan pada kawan-kawan. Selamat sejahtera semua. Saya Nyana Prakasam, anak lelaki Neden Jelian. Saya dari SMK Malin Nawar. Korang boleh panggil saya Gana lah. Okey. Kalau boleh nama sekolah jangan sebut sebab ini kategori pertandingan. Kalau boleh kita tak nak sebut nama sekolah, tak apa. Okey, Nurhanis, perkenalkan diri. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Hanis Nadira. Boleh panggil saya Hanis. Okey, seterusnya kita pergi kepada Putri. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Nama saya Putri Nurul Nur Hazwana binti Megat Anwar. Nama pendek boleh panggil Putri je.
Tu je. Okey, seterusnya kita pergi kepada Hasha. Assalamualaikum dan selamat petang. Hai. Nama saya Nur Hasha binti Rafi dan korang boleh panggil Hasha, panggil Syah boleh. Okey. Okey, dan seterusnya adalah peserta yang kelima ialah Yasmin. Hai, nama saya Yasmin Hainan binti Syarah Azni, boleh panggil saya Yasmin. Okey, sekarang ni macam Putih Nurul ni jangan keliru lah sebab dia ada line internet dia tak berapa nak okey. Jadi dia akan ke sana dan ke sini tapi tak apa. Okey, dalam kumpulan ni rasanya siapa yang nak jadi pengerusi dalam diskusi ni? Diskusi ni. Siapa yang nak jadi macam pengacara lah. Dalam ramai-ramai ni. Siapa yang rasa nanti dia akan perkenalan. Okey, Hanis sila nyatakan pendapat kamu macam tu. Boleh. Itu yang kita nak berkumpulan tu. Macam kamu berbincang sesama kamu. Kalau boleh cikgu tak nak interrupt. Jadi bagi peluang semua bercakap. Bila rasa macam point dah tak ada, kita pergi ke soalan yang kedua. Macam tu Okey, agak-agak siapa yang nak jadi pengurusi atau pengacara untuk acara berkumpulan untuk nilam ni? Cepat. Siapa nak tawarkan diri jadi yang biasa kan, biasa berbincang dalam kumpulan kan? Kalau sekolah rendah mungkin orang tak biasa buat, tapi sekolah menengah biasa ni cikgu rasa dah biasa buat. So agak-agak siapa yang nak jadi pengurusi ataupun jadi pengacara yang nak memulakan macam tengok sembang santai antara Abid Liu bersembang dengan artis-artis kan, ada jadi pengacara. Cepat, siapa yang nak jadi pengacara ni? Ramai-ramai. Saya. Okey, Hanis dah jadi pengacara. Okey, sebenarnya kan siapa jadi pengacara, kelebihan dia dapat memilih soalan. Tadi tak nak beritahu kan? Okey, sekarang ni kita buka kepada Hanis. Okey, untuk mulakan dengan macam kita tengok kepada penceramah lah. Macam mana kita tengok penceramah dekat TV yang buat macam tu lah kan? Okey, sekarang ni Hanis disebabkan dia nak jadi pengerusi untuk acara berkumpulan pemilihan tokoh nilam 2021 ni, cikgu bagi Hanis untuk memilih soalan 1 hingga 5. Nak pilih nombor berapa? Yang lain kena reda lah apa yang Hanis terima Hanis pilih. Okey Hanis? Soalan ke-3. Okey, soalan ketiga. Soalan ni menarik ni. Dengar betul-betul Soalan ketiga adalah bertemakan perpaduan. Soalan ketiga bertemakan perpaduan. Okey, jadi soalannya, kewujudan masyarakat penyayang dilihat sebagai kaedah yang paling berkesan untuk mengekalkan perpaduan rakyat Malaysia. Huraikan peranan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat penyayang. Cikgu ulang balik. Kewujudan masyarakat penyayang dilihat sebagai kaedah yang paling berkesan untuk mengekalkan perpaduan rakyat Malaysia. Huraikan peranan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat penyayang. Okey, Hanis? Kalau Anis nak bagi pendapat, Anis boleh bagi pendapat macam tu. Tapi Anis akan conduct lah untuk tim berkumpulan ni. Boleh Anis? Okey, boleh. Okey. Okey, saya mulakan dulu ya. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kemasaan dari saya buat semua. Terima kasih penerja majlis, Kombinasi Intelektual Kehakiman, Div kehormat, seterusnya sidang pendengar yang dimulakan. Saya Nurul Hanis Nadira binti Basri selaku pengerusi pada hari ini. Okey, pada petang ini kami ingin berkongsi sedikit buah fikiran tentang peranan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat penyayang. Pada pendapat saya, dasar wasak ini hampir semua perkara melibatkan tanggungjawab dan peranan ibu bapa. Ibu bapa ialah faktor utama dalam membentuk kepribadian anak-anak. Ibu bapa perlu menjadi suri teladan yang baik kepada anak-anak sejak mereka masih kecil kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sehubungan dengan itu,
ibu bapa perlu mencari langkah-langkah yang efektif bagi memupuk sifat penyayang dalam diri anak-anak. Masyarakat di Malaysia gemar menziarahi jiran-jiran tetangga ataupun sahabat handai ketika tiada pandemik COVID-19 ini. Dalam konteks ini, ibu bapa seharusnya membawa anak-anak berkunjung ke rumah kenalan mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui aktiviti ini, anak-anak akan memahami apa yang dimaksudkan dengan perpaduan sekaligus menerapkan sifat penyayang dalam jiwa. Selain itu, ibu bapa sewajarnya menerangkan kepada anak-anak tentang nilai sebuah perpaduan. Sebagai contoh, ibu bapa boleh menceritakan sejarah-sejarah seperti peristiwa hitam negara Malaysia, iaitu peristiwa 13 Mei kepada anak-anak bagi memberi kesedaran serta mewujudkan perasaan cinta dan sayang akan negara. Persis peribahasa Melayu, anak-anak ibarat kain putih, ibu bapa lah yang mencawarkannya. Intihannya, ibu bapa sememangnya mempunyai peranan yang penting dalam membentuk jati diri anak-anak yang bersifat penyayang. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Jemputlah kawan-kawan yang lain nak. Kan ada pengurusi majlis. Okey. Seterusnya saya mempersilakan Putri untuk meneruskan, untuk memberi pendapat. Ataupun angkat tangan ke, nak anda tekan angkat tangan, raise hand. Okey. Putri line dia tak berapa okey. Okey, raise hand. Okey, Yasmin. Okey. Okey, Yasmin dipersilakan. Saya bersetuju dengan pendapat Tuan Pengerusi iaitu Nurul Hanis. Saya sangat bersetuju. Jadi pendapat lain bagi saya, cara memupuk perpaduan dan ikatan kasih sayang antara satu sama lain adalah dengan ibu bapa sendiri membawa ibu bapa sendiri seperti Hanis kata, kita hidup berjiran, mempunyai pelbagai bangsa. Jadi dengan adanya perayaan, ibu bapa boleh membawa anak-anak mereka mengunjungi jiran tetangga yang berlainan kaum, dan di situ anak-anak dapat mengetahui cara bangsa-bangsa lain merayakan perayaan mereka. So jadi dengan adanya sifat saling mengenali antara kaum, kita boleh memupukkan semangat kejiranan, semangat perpaduan antara kaum dan kasih sayang dapat terjalin. Jadi ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting bagi membentuk jati diri anak yang sempurna. Seperti Nurul Anis kata, pepatah Melayu mengatakan meluntur buluh biarlah dari rebungnya, dan juga kain putih yang dicorakkan oleh ibu bapa sendiri. Jadi sebagai ibu bapa, mereka perlulah memupukkan semangat kejiranan dan juga semangat kaum supaya anak-anak tidak mempunyai permusuhan antara kaum. Jadi oleh itu ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting. Okey, terima kasih Yasmin. Seterusnya Safina. Putri. Okey, saya akan teruskan ya. Okey, dalam topik yang kita bincangkan tadi ialah mengenai perpaduan kaum. Jadi bagi pendapat saya juga berpendapat bahawa tak apa, kita tunggu. Okey, sambung Putri. Mic tak buka Putri. Line Putri tak okey sikit, jadi cikgu bagi peluang. Okey, kita tunggu, tak apa. Ni okey lah juga.
Putri? Okey, dia masuk balik. Maafkan saya sebab ada masalah lain tadi. Tak apa. Teruskan. Okey, tadi apa saya cakap tadi? Pasal apa? Pasal poin apa pun dah lupa lah. Perpaduan tu, yang kasih sayang tu. Berhenti aku Putri? Okey. Okey. Masalah teknikal tapi tak apa, biasalah dalam berbicara pasal internet Google Meet ni, kadang-kadang cikgu pun terkeluar. Masa meeting pun boleh terkeluar. Tak apa, kita tengok. Putri dah bersedia ke? Kalau tak bersedia, kita boleh bagi kepada kawan-kawan yang lain dahulu supaya Putri ingat balik poin yang nak cakap tadi. Agak terganggu sebab ada masalah internet tadi kan. Macam mana Putri? Nak teruskan Putri atau orang lain? Saya nak teruskan. Okey, bagus. Tanya. Okey. Tak, saya sambung apa yang saya cakap tadi Okey. Okey, mengenai topik tadi tu, saya berpendapat bahawa peranan masyarakat juga memainkan peranan yang penting. Masyarakat ni haruslah saling bekerjasama, saling menghormati, saling bertolak ansur supaya dapat mengekalkan perpaduan kaum dan sekaligus juga dapat menjalin hubungan yang baik antara satu sama lain. Kita sebagai satu masyarakat yang harmoni, kita tidak seharusnya memandang rendah ataupun membezakan taraf dan status kehidupan, dan kita juga haruslah saling berbuat baik antara satu sama lain, dan juga selain itu, peranan masyarakat ni dia menjadi satu tunjang utama yang amat penting untuk mengukuhkan perpaduan kaum. Sebagai contoh, kita hidup berjiran, jadi kita haruslah menghormati jiran kita, sentiasa Anis, suara tak buka. Tak dengar. Anis, mic tutup. Okey. Kita hidup berjiran, jadi kita perlulah tunjukkan rasa, kita perlu memupuk semangat kejiranan bagi mengekalkan semangat perpaduan. Itu saja poin saya hari ini. Terima kasih. Okey, terima kasih Putri. Seterusnya saya persilakan Gana untuk berikan pendapat. Terima kasih saudari Nurul Hanis. Okey, selamat sejahtera semua. Okey, saya amat bersetuju dengan pernyataan-pernyataan yang telah diberikan. Tetapi bukan ibu bapa dan masyarakat sahaja yang boleh memupuk semangat perpaduan dan boleh menjadikan kita sebagai seorang masyarakat penyayang. Malah pihak sekolah iaitu guru-guru juga boleh mendidik pelajar-pelajar mereka untuk memupuk semangat perpaduan dan boleh boleh mendidik pelajar-pelajar supaya menjadi seorang masyarakat yang penyayang.
Sebagai contoh, guru-guru boleh juga boleh menggabungkan topik perpaduan ini dalam PDPR mereka, supaya pelajar dapat mengikut jejak langkah cikgu dan menjadi seorang masyarakat penyayang. Di sekolah juga, dalam satu kelas ada pelajar Melayu, pelajar Cina dan pelajar India. Dalam itu juga mereka boleh mempelajari mereka boleh memupuk semangat perpaduan dan cara untuk menghormati orang lain. Ada lagi ke Gana? Okey, Anis? Ada lagi ke Gana? Saya rasa itu saja. Okey, akhir sekali saya mempersilakan Harsha untuk memberikan pendapat. Okey, terima kasih kepada saudari pengerusi majlis. Okey, boleh saya simpulkan di sini untuk mewujudkan masyarakat yang penyayang ni, yang pertama ialah peranan ibu bapa. Kerana anak-anak ni bila dia sejak kecil, bak kata pepatah yang telah disebut berulang-ulang kali tadi, melentur buluh biarlah dari rebungnya. So anak-anak ni, mereka ni cenderung untuk mengikut tingkah laku, mengikut jejak langkah ibu bapa mereka. Apa yang ibu bapa mereka buat, itulah yang mereka buat. Ibu bapa ni seolah-olah iklan yang bergerak. Apa yang anak-anak tu buat, mencerminkan keluarga itu, mencerminkan ibu bapa itu sendiri. So sebagai ibu bapa, kita mempunyai tanggungjawab yang besar dalam mendidik anak-anak untuk mengaplikasikan nilai-nilai murni seperti hormat menghormati, perpaduan antara rakyat dalam diri anak-anak ni, dengan menyemai untuk membentuk akhlak yang baik dalam diri anak-anak ini, supaya nanti bila mereka sudah besar, mereka dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian, sekaligus dapat mewujudkan negara yang aman dan harmoni. Selain itu, yang kedua ialah peranan sekolah. Peranan sekolah ni amat penting kerana bila anak itu dah membesar, mereka akan pergi ke sekolah, dan sekolah ini menjadi rumah kedua untuk mereka, dan guru ini ialah ibu bapa mereka juga. Jadi peranan sekolah ialah pihak sekolah ni boleh membuat contoh macam kempen menyemai sikap penyayang. Dalam kelas juga guru-guru ni boleh mengadakan aktiviti, contohnya sewaktu PDPR, iaitu pengajaran dan pembelajaran. Pada setiap minggu keempat ada satu minggu nilai murni, di mana dalam kelas itu tajuk dia akan bertumpukan kepada nilai murni itu sendiri. So melalui inisiatif ini, ia dapat memupuk nilai murni dalam diri murid-murid itu, sekaligus mengaplikasikan dia dalam kehidupan seharian. Sikap masyarakat juga penting kerana kita ni mudah terpengaruh dengan perkara-perkara luar. Jadi bila kita menunjukkan sikap yang baik, orang lain akan terikut juga. Sebab itu jika kita ingin mengubah dunia ini, kita kena ubah diri kita dulu. Jika kita tidak berjaya mengubah diri kita, macam mana kita nak ubah dunia? Jadi terdapat banyak peranan yang pihak-pihak, contohnya yang telah diberitahu, peranan ibu bapa, peranan sekolah, peranan masyarakat. Boleh saya simpulkan di sini,
dengan adanya inisiatif-inisiatif sebegini, dengan adanya disiplin-disiplin sebegini yang mementingkan sikap dan tingkah laku seseorang individu itu, ia dapat melahirkan masyarakat yang prihatin, yang berakhlak mulia, yang akan menjadikan negara itu aman dan makmur, sekaligus dapat mengurangkan kes-kes seperti pengabaian orang tua, seperti gejala-gejala sosial, dapat mengelakkan perkara sebegitu daripada terus meningkat dan hari-hari itu je lah yang kita tengok. Selain itu juga, masyarakat juga dapat hidup sama lebur sama binasa, bagai aur dengan tebu, yang di mananya sebabkan kita Malaysia, kita rakyat Malaysia, sebagai rakyat Malaysia, Malaysia ini unik kerana rakyat-rakyatnya hidup pelbagai kaum, walaupun pelbagai kaum. Sebelum kemerdekaan juga, untuk mendapatkan kemerdekaan itu, pihak British telah membuat syarat untuk kaum-kaum di tanah Melayu itu sendiri untuk bekerjasama, barulah kita boleh mendapatkan kemerdekaan itu. Sedar tak sedar, tanpa tidak boleh dinafikan benda itu, perkara itu berjaya. So tiada alasan lah untuk kita nak menafikan kita tak boleh buat benda tu, sebab dia kaum lain, dia warna kulit dia lain, kita berbeza dengan dia, tak boleh. Kerana perbezaan kaum, etnik, agama, budaya itu bukanlah penghalang untuk kita terus bersatu padu dan mengeratkan ikatan dalam masyarakat itu untuk melahirkan negara yang maju, negara yang aman, negara yang harmoni. Sekian saja. Okey, terima kasih Tanya untuk pusingan yang pertama. Sekarang ni cikgu nak cuba pula siapa yang ingin menjadi pengerusi untuk soalan yang kedua. Siapa di antara? Cepat. Tadi Hanis dah. Okey, kita nampak macam mana Hanis nak handle. Jadi kita nak tengok lagi seorang. Siapa seorang lagi ada ke? Dah masuk ke? Putri ada? Ada cikgu. Ada. Okey. Sekarang ni siapa yang nak jadi pengerusi untuk soalan kedua? Kita ada 2 soalan kan, kita nak tengok pendapat kamu dalam 2 soalan. So sekarang ni cikgu buka kepada orang lain pula untuk jadi pengerusi. Cepatlah. Siapa? Jangan malu-malu, ini melatih kamu untuk berdiskusi dengan, nanti dalam pertandingan sebenar nanti ada tau berkumpulan begini, jadi kamu kena biasakan. Kamu dah tengok wawancara macam tu lah. Okey. Banyak panel-panel yang dijemput. Okey, siapa yang nak cuba? Ada? Orang yang cuba boleh pilih soalan. Okey, Anis. Okey, Putri Hanis. Sekarang ni boleh pilih soalan nombor berapa? Anis kalau lain tak okey, tak apa, boleh tutup dulu. Bila Anis nak bercakap memberi pendapat baru buka ni cikgu, tak apa. Cikgu, saya Hanis. Anis pula, Putri silap. Okey Putri. Tak apa, tutup dulu, nanti Putri nak beri pendapat baru on ya. Okey Putri. Pilih soalan nombor berapa? Ini soalan yang terakhir lah dalam acara berkumpulan ni. Saya pilih soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1. Okey, dengarkan semua. Soalan nombor 1 adalah berkaitan dengan sains, teknologi dan inovasi. Soalan nombor 1 bertemakan sains, teknologi dan inovasi. Pengangkutan awam di Malaysia diperhebatkan dari masa ke semasa seiring dengan perkembangan sains dan teknologi. Jelaskan kebaikan pengangkutan awam kepada masyarakat dan negara. Okey, cikgu ulang. Pengangkutan awam di Malaysia diperhebatkan dari masa ke semasa seiring dengan perkembangan sains dan teknologi. Jelaskan kebaikan pengangkutan awam kepada masyarakat dan negara. Okey. Untuk mendapatkan pendapat, setiap seorang akan bagi 1 point.
sahaja dahulu yang kita akan ulang lagi jika ada poin yang lain. Jangan bagi semua. Sebab cikgu nak bagi semua bercakap. Kadang-kadang poin tu orang lain dah pegang. Jadi kita tengok setiap seorang akan bagi satu poin dan huraikan. Boleh Okey Putri, cikgu serahkan kepada Putri. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada panel juri dan PPD yang terlibat dan pegawai yang terlibat dan rakan-rakan sekalian. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan topik kebaikan pengangkutan awam. Okey, jadi saya akan mulakan dulu boleh? Okey. Pada Boleh. Okey. Pada pendapat saya, kebaikan pada pendapat saya, kebaikan Putri boleh on kamera. Bila Putri bagi pendapat boleh on kamera. Lepas tu bila Putri nak suruh kawan-kawan boleh tutup balik. Okey. Okey, pada pendapat saya, terdapat dia bila on camera dia agak terganggu. Patutlah dia tak nak on camera. Tak apalah Putri, boleh off lah kamera tu. Dia terganggu nampak bila dia on kamera dia terganggu. Bila dia tak on kamera boleh kita suruh dia tutup kamera. Saya rasa kalau saya buka kamera mungkin line saya akan terganggu. Okey, tak apa, tutuplah. Okey, boleh. Okey. Tak apa Okey, pada pendapat saya, saya rasa kebaikan pengangkutan awam ni ada banyak. Contohnya, apabila kita menggunakan pengangkutan awam, kita dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas. Okey, sebagai contoh, apabila kita semua menggunakan pengangkutan awam, jadi tak ramailah yang menggunakan kenderaan mereka sendiri seperti motosikal ataupun kereta untuk pergi ke tempat lain, untuk pergi terutamanya untuk pergi kerja lah. Jadi saya rasa dengan adanya pengangkutan awam ni, ia akan memudahkan pengguna untuk pergi ke suatu tempat dengan mudah. Dan ia juga dapat menjimatkan masa dan kos. Kerana apabila kita menggunakan pengangkutan awam, kita tidak perlu terperangkap dalam kesesakan lalu lintas dan pada masa yang sama, kita juga tidak perlu mengeluarkan kos yang banyak untuk mengisi minyak kenderaan dan kita hanya perlu membayar tambang pengangkutan awam. Dan seperti yang kita tahu di Malaysia banyak jenis pengangkutan awam yang ada seperti taksi, bas, LRT, monorail dan sebagainya lah. Dan kita juga tahu harga yang dikenakan sangatlah berpatutan. Jadi saya rasalah dengan adanya pengangkutan awam ni, ia sangat bagus dan ia dapat memudahkan rutin harian pengguna di Malaysia. Bukan sahaja di Malaysia, di negara lain juga saya percaya mereka juga sangat gemar menggunakan pengangkutan awam daripada kenderaan sendirilah. Selain itu, seperti yang saya katakan tadi, dapat Putri, Putri yang itu poin Putri, jadi kita bagi peluang kepada rakan-rakan lain. Jadi Putri, yang poin Putri simpan dulu. Kita bagi peluang pada rakan-rakan lain dulu. Okey, boleh? Saya minta maaf. Tak apa. Okey, sekarang Putri jadi pengerusi. Putri teruskan. Siapa yang nak bagi pendapat, raise hand, Putri akan pilih. Okey, sekarang ni saya akan memilih Nurul Hanis untuk memberikan pendapatnya sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekali lagi saya akan memberi pendapat saya tentang kebaikan-kebaikan pengangkutan awam kepada masyarakat dan negara. Okey. Pada pandangan saya, melalui pengangkutan awam ini, keselamatan pengguna dapat dijamin. Hal ini dikatakan demikian kerana jumlah kemalangan di jalan raya semakin meningkat saban hari. Jika kita perasan, kebanyakan kemalangan jalan raya berpunca disebabkan sikap cuai manusia itu sendiri. Sebagai contoh, memandu di bawah pengaruh alkohol, ataupun ketika mengantuk, memandu melebihi had kelajuan yang telah ditetapkan. Namun begitu,
pengangkutan awam ataupun sebagai contoh bas dan train mempunyai risiko kemalangan yang agak rendah kerana kenderaan ini mempunyai undang-undang yang tersendiri, iaitu dipandu dengan kelajuan yang terhad. Selain itu, di sesetengah kawasan terdapat laluan khas untuk pengangkutan ini. Itu saja. Okay, back to you Putri. Okey, itu sahaja dari pendapat daripada Nurul Hanis. Sekarang ni saya ingin menjemput Yasmin untuk memberikan pendapatnya. Boleh? Boleh. Terima kasih pengerusi majlis. Saya Yasmin Hanani akan meneruskan lagi perbincangan isi iaitu tentang kepentingan pengangkutan awam. Isi yang ingin saya sampaikan ialah pengangkutan awam dapat mengurangkan pencemaran udara. Hal ini kerana kerana pengurangan kenderaan yang berada di jalan raya. Sebagai contoh, apabila adanya pengangkutan awam, pemandu-pemandu jalan raya semakin berkurang. Ini terbuktilah bahawa kurangnya pelepasan gas karbon yang mengancamkan ekosistem alam sekitar kita. Dengan untuk dikaitkan dengan teknologi dan inovasi, perekaan pengangkutan awam seperti MRT, LRT, kereta api yang tidak menggunakan lagi arang yang boleh mengeluarkan asap, tapi mereka menggunakan kaedah terbaru iaitu kaedah hybrid yang menggunakan elektrik. Jadi di sini kita dapat menjimatkan kegunaan fosil dan juga pembebasan gas-gas karbon dari kenderaan-kenderaan. Jadi bagi saya, dengan adanya teknologi dan inovasi banyak memberikan kesan yang baik kepada negara kita, kepada negara dan kepada negara. Jadi dengan adanya pengangkutan awam dapatlah mengurangkan pembebasan gas-gas dan juga dapat mengurangkan pencemaran udara. Jadi kita pun akan hidup sihat. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Okey, selepas kita dengar idea daripada Yasmin yang sangat bagus dan menarik tu, sekarang ni kita akan beralih kepada peserta yang bernama Gana. Mari kita dengarkan idea dia. Gana, silakan. Terima kasih kepada pengerusi. Okey. Pada pendapat saya, kebaikan pengangkutan awam adalah dapat memanfaatkan kemudahan awam. Okey. Rangkaian perhubungan masyarakat seperti pengangkutan infrastruktur akan memberikan perkembangan kepada sesuatu tempat. Sebagai contoh, jika ada tempat yang mempunyai pengangkutan awam, aktiviti ekonomi di tempat itu akan berjalan dengan lancar. Bukan itu sahaja, tak semestinya masyarakat di sesebuah tempat itu tak semestinya semua orang kaya, mungkin ada orang miskin. Oleh itu penggunaan pengangkutan awam bukan sahaja dapat memanfaatkan kemudahan awam, malah ia juga boleh mengurangkan kos. Saya rasa itu sahaja.
Okey, terima kasih kepada Gana kerana berkongsi idea dan pendapat anda. Dan sekarang ni kita menjemput Nur Hasha untuk memberikan pendapatnya. Silakan Hasha. Baiklah, terima kasih saudari pengurusi majlis. Saya amat bersetuju dengan pandangan-pandangan yang telah diberikan. Izinkan saya menambahkan satu lagi pandangan, iaitu dengan melalui penggunaan ia juga dapat merancakkan ekonomi tempatan. Contohnya penggunaan teksi, train dan sebagainya. Apabila kita banyak menggunakan kenderaan awam ini, ia mampu memberi keuntungan kepada syarikat, kepada individu tersebut, sekaligus dapat meningkatkan dan memajukan ekonomi negara, dan ia akan menjadikan satu titik sebagai sumber pendapatan kepada negara. Itu sajalah. Terima kasih Hasha kerana berkongsi pendapat anda. Sekian, terima kasih. Ada lagi yang ingin menyatakan pendapat? Ada poin-poin ni? Okey, ada lagi ke yang nak katakan pendapat? Okey, Yasmin. Mungkin ada poin-poin yang kawan tak sebut tadi Terus, tapi kalau saya nak mengukuhkan lagi kawan saya punya isi. Boleh? Okay, seperti yang kawan kita tadi tercakap. Okay, dengan pengangkutan awam ni kita boleh meningkatkan kiranya macam ekonomi. Okay, jadi apabila adanya pengangkutan awam, saya sangat bersetuju. Dengan adanya pengangkutan awam, kita boleh meningkatkan ekonomi. Ini kerana pekerja yang pergi kerja menaiki kenderaan awam seperti di KL, seperti di Kuala Lumpur, mereka lebih gemar menaiki LRT yang disediakan untuk pergi ke tempat kerja. Dengan ini, kita dapat menambahkan ekonomi negara dan boleh memajukan lagi negara kita. Jadi dengan adanya penambahan banyaknya pengangkutan awam, jadi dengan itu ekonomi negara kita boleh meningkat. Dan ekonomi tempat yang mempunyai pengangkutan awam pun boleh meningkat. Sebagai contoh di kawasan pedalaman. Seperti yang Gana cakap, Gana kata yang tidak semua orang berkemampuan untuk membeli kenderaan sendiri. Jadi dengan adanya pengangkutan awam, kita boleh membantu orang-orang yang tidak berkemampuan dengan mengenakan bayaran tambang yang berkemampuan. Jadi dengan itu kita dapat membantu orang tersebut dan juga dapat meningkatkan ekonomi negara dan kawasan tersebut. Saya rasa itu je isi yang ingin ditambahkan. Ada lain? Okey, Putri? Dengar ke? Dengar. Dengar. Okey, saya bersetuju dengan semua isi-isi penting yang diberikan oleh rakan-rakan saya. Saya juga ingin menambah satu lagi isi, iaitu apabila banyak pengangkutan awam yang disediakan, maka lebih banyaklah peluang pekerjaan. Sebagai contoh, apabila kita membuka lebih banyak cawangan untuk perkhidmatan bas, jadi kita juga memerlukan pemandu bas dan orang yang untuk menguruskan kaunter tu. Jadi apabila hal ini terjadi, maka orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, mereka boleh memohon pekerjaan tersebut, dan selain itu ia juga dapat menyenangkan rakyat dan saya rasa
pengangkutan awam ni sebenarnya banyak kebaikannya, dan itu saja tambahan saya untuk hari ini. Terima kasih. Okey, ada tambahan yang lain? Okey. Boleh tak kalau saya nak memperkuatkan lagi isi yang telah diberi? Okey. Saya nak menambahkan isi yang diberi oleh Yasmin tentang pencemaran udara, dapat mengurangkan pencemaran udara. Sebagaimana yang kita tahu, penggunaan pengangkutan awam ini mampu mengurangkan pencemaran udara kerana jika hendak dibandingkan kalau kita menggunakan kenderaan sendiri seperti kereta dan motosikal, tambahan pula di kawasan-kawasan yang pesat seperti di bandar, kadar peningkatan gas-gas bahaya seperti gas karbon monoksida dapat meningkat dan akan memberikan impak yang negatif kepada alam sekitar alam semula jadi. Contohnya seperti penipisan lapisan ozon dan pengurangan dan peningkatan karbon dioksida dalam udara. Hal ini amat membimbangkan dan sekaligus boleh menjejaskan negara kita secara tidak langsung tanpa kita sedar pun. Okey, itu saja. Okey. Yang lain tak ada? Ada lagi ke? Tak ada. Okey, terima kasih diucapkan kepada semua peserta telah mengikuti bagi sesi individu dan sesi berkumpulan. Sebelum kita mengakhiri pemilihan tokoh nilam bagi bahasa Melayu sekolah menengah, cikgu ingin memberi ruang kepada para pengadil untuk menyatakan pendapat tentang pertandingan ini. Boleh kita dengar pendapat pengadil supaya kita dapat meningkatkan lagi mutu perbicaraan kita semasa di dalam sesuatu pertandingan. Okey, dijemput siapa yang nak mulakan pengadil? Encik Diris, Puan Hajar Zaitan ataupun Sharifah? Puan Hajar Zaitan, okey. Jemput Puan Hajar Zaitan untuk menyatakan kesimpulan dalam pertandingan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati Puan pengacara majlis pada petang ini. Seterusnya Puan Hakim yang arif lagi bijaksana, dan juga anak-anak didik yang dikasihi sekalian Jadi saya ingin merakamkan penghargaan ucapan tahniah terlebih dahulu kepada kelima-lima peserta kerana sudah terpilih dalam peringkat akhir untuk pemilihan tokoh nilam peringkat daerah Kintas Selatan Jadi saya punya ulasan tentang komen saya tentang yang bahagian pertama tadi iaitu kita diberi satu tajuk dan kita mengupas Jadi sebenarnya itu macam bentuk satu pidato ataupun syarahan Jadi apabila kita dapat je tajuk, kita ulas tajuk, kita buat macam pidato lah juga. Dan sebaik-baiknya apabila kita dapat tajuk tadi, kita beri definisi dahulu tentang tajuk tadi. Kemudian boleh kita kemukakan dengan 3 isi. Sekurang-kurangnya 3 isi, dan setiap isi itu mesti ada orang kata macam kita menjawab soalan karangan penyataan isi penting, huraian, contoh, kemudian penegasan kepada isi penting tadi. Itu yang penting sebab kita ni dalam peringkat, sebab kita ni sekolah menengah dan yang masuk ni tadi pun kebanyakannya menengah atas sebab tingkatan 4 kan, bukan tingkatan 4 Jadi maknanya apabila kita menghuraikan isi yang kita huraikan, kita beri isi, maknanya kita mulakan dengan penyataan isi penting, kemudian ada huraian, kemudian ada contoh, kemudian ada penegasan kepada isi penting tadi. Okey. Kemudian begitu diikuti dengan isi 2, isi 3, dan akhirnya sebelum kita kata setakat ini saja, kita mesti membuat satu rumusan atau kesimpulan tentang tajuk yang kita bincangkan. Okey, itu untuk tajuk yang pertama Okey, kemudian bagi tajuk yang kedua yang kita berkumpulan ni, ini berkumpulan ni macam kalau pelajar pernah menyertai pertandingan forum remaja forum remaja, sebab forum remaja ni ada peringkat menengah atas dan baru ini pun baru je tutup tarikh forum remaja pada hari Sabtu yang lalu. Tak tahulah kalau ada ambil bahagian ke.
dalam pertandingan forum remaja. Sebab bila kita masuk dalam kumpulan perbincangan, maknanya seperti kita dalam satu kumpulan perbincangan, maknanya mesti ada pengerusi majlis. Kemudian dia ada panel dia. Gitu kita panggil panel, tapi ini kita panggil sebagai ahli-ahli lah yang akan memberikan pendapat. Jadi maknanya sebagai pengerusi majlis, apabila dapat tajuk tadi, dia mengulas tentang tajuk, dia beri pendapat sedikit, kemudian dia bolehlah tanyakan ya pendapat tadi lepas seorang-seorang macam tadi betul lah ya kepada rakan-rakan tersebut ya. Dan sebenarnya kalau kita dalam berkumpulan ni, kita tak payah terlalu banyak seperti yang kata pengerusi tadi ya. Kita tidak pengacara tadi, kita tidak perlu memberikan pendapat terlalu banyak isi. Maknanya sekurang-kurangnya bagi satu isi dahulu. Betul ya, sebab kita nak memberi peluang, sebab kita punya ahli-ahli kita ni ramai. Nanti kalau kita dah bagi 2, nanti kawan kita nak fikir apa, nanti dia akan fikir aku nak cakap apa sebab orang ada 5. Jadi kita kena memberi peluang kepada rakan-rakan lain supaya mereka juga dapat berpeluang ya untuk memberikan pendapat mereka, supaya isi yang mereka kemukakan tidak sama dengan apa yang dikemukakan oleh ahli yang lain. Itu yang penting. Jadi mana bagi peluang. Kalau dah habis tu baru kalau saya nak tambah, izinkan pengerusi saya nak menambah apa yang diperkatakan oleh sahabat saya tadi, iaitu saudari siapa sebut nama dia. Kita ni dalam bila kita berbicara macam ni, kita adalah formal. Jadi bila formal bersama rakan, kita sebut saudara. Kalau lelaki, kalau perempuan kita kata saudari. Itu adab kita dalam berbahasa. Kesantunan kita berbahasa itu sangat penting. Jadi maknanya nanti kalau kita pergi ke mana-mana, bila kita dalam perbincangan macam ni, mana kita menghormati majlis. Kita ada kesantunan kita berbahasa. Dipersilakan saudari, dipersilakan, dia mesti sebut seperti itulah sebab dia kira dia anggap macam formal lah. Bila kita bercakap ya. Jadi kemudian apabila kita dah bercakap, biasanya kalau pengerusi tanya, pengerusi majlis tanya ya, pengerusi kata ada tak siapa-siapa yang dah membuat kesimpulan 1 ayat 2 ayat, baru silakanlah. Kemudian okey, apa tajuk yang pertama tadi? Apa pendapat anda? Kesimpulan dalam 1 ayat. Tanya semua macam tu. Itu maksud saya ya. Jadi saya rasa saya ingin ucapkan tahniah lah ya kepada semua peserta dan kepada yang terpilih nanti untuk mewakili Kelantan Selatan. Tolong orang kata boleh ditingkatkan lagi lah ya dia punya keterampilan kita ya, dan juga yang penting ya, kita boleh juga meningkatkan dari segi pembacaan kita ya, supaya kita ada pembacaan yang luas ya, isi-isi yang kita kemukakan itu lebih mantap, orang kata ya, lebih mantap supaya lebih meyakinkan, ada contoh-contoh dan sebagainya. Itu yang penting ya. Jadi setakat ini sajalah ya daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Hajar Zaitun tentang ulasan tentang pertandingan ini bagi individu korban berkumpulan. Sekarang saya mempersilakan Puan Sharifah Rosna untuk menyatakan ulasan sepanjang mengadili pertandingan ini. Okay, terima kasih pada pengerusi majlis. Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada rakan-rakan hakim saya, pada Puan Mastura, pada peserta pada petang ini. Saya tak ada nak mengulas panjang sebab saya mengajar sekolah rendah kan. Mungkin bidang tu tak sama sangatlah. Cuma apa yang saya nampak, yang pertama saya nak ucapkan tahniah lah pada para peserta dah berjaya sampai ke peringkat ni. Maknanya kamu semua dah berjaya lah ya. Dah berjaya. Ni final. Kan? Tahniah saya ucapkan. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, yang individu tu saya tak nak ulas lah sebab Puan Zaitun tadi dah ulas. Saya sangat-sangat bersudut dengan pendapat Puan Zaitun tadi. Cuma yang saya nampak bila berkumpulan, yang pertama macam dicakap oleh Puan Zaitun lah, bila pengerusi tu dia keluarkan semua habis apa ideanya dia ada, semua habis. Jadi rakan-rakan yang lain dah tak boleh nak bagi isi mereka kan. Bila rakan pula bagi isi, kebanyakannya saya nampak mereka mengulas isi yang telah diberi oleh rakan yang lain yang sebelum tu. Mereka tak mengeluarkan pendapat sendiri.
Terutamanya macam tajuk yang mula-mula tadi, tajuk perpaduan tu kan. Kebanyakannya ambil benda yang sama saja nak ulas sampailah ke bila masuk Ghana baru dia pergi ke sekolah. Kan. Jadi saya rasa sebenarnya dalam tajuk tu banyak sangat isi-isi yang kamu boleh kemukakan. Tapi kamu semua menjurus pada isi yang sama. Saya rasa kalau pada kat situ macam seolah-olah pembacaan kamu tu sangat terhad. Maksudnya macam tu. Sepatutnya isi yang telah diberi oleh rakan, kamu boleh ulas. Ulas sedikit isi yang telah diberi oleh rakan, kemudian kamu beri isi kamu sendiri. Itu adalah poin untuk kumpulan. Berkumpulan ni, walaupun berkumpulan, hakim dia akan tengok juga sama ada peserta tu dia boleh kemukakan dia punya idea tak? Ataupun dia hanya cedok idea orang lain, dia ditambah sikit-sikit. Di situ yang saya nampak kelemahan lah dalam aktiviti berkumpulan ni. Saya nampak kat situlah kelemahan dia. Jadi saya harap untuk masa akan datang ni cuba perbaikilah. Cuma saya nak tanya satu je lah ya, pengurusi ke Puan Zaitun lah yang lebih arif kan. Kalau macam aktiviti macam ni, murid boleh buat note tak pada kertas ke apa ke? Boleh tak? Kalau sekiranya lah kalau kita kalau ULBS dulu, ULBS sekarang ni dia untuk tingkatan 5 2021 ni dia kemahiran bertutur kita kata dalam kertas 3 ya. Jadi sebenarnya kalau dulu kalau bagi mereka yang tak ada, dia boleh catat sikit-sikit lah. Bukan catatan ni maknanya catat sikit sahaja. Tapi bila dia baca dia pakai panduan saja. Panduan maknanya sebab kita berkumpulan perbincangan kan. Jadi boleh untuk ambil sedikit saja. Sebab kita berkumpulan, dia punya nota penting. Bukan kita baca pun. Kalau baca memang tak boleh lah. Memanglah kan. Jadi kan bila kawan kamu dah bagi isi yang situ, kamu cuba fikir isi lain. Kamu buat note. Okey, ini isi yang kamu akan cakap. Buat note saja. Okey, bila tiba giliran kamu ulas isi kawan kamu sikit dan kamu beri isi kamu. Itu lebih apa orang kata? Lebih markah untuk kamu lah. Daripada kamu asyik nak mengulas isi dari kawan. Saya rasa itulah kalau untuk akan datang ni, kalau macam Puan Zaitun kata boleh untuk buat note sikit, kamu cuba buat note. Buat note supaya isi kadang-kadang bila kita nak bercakap ni, kita dah terlupa dah apa yang kita fikir tadi. Masa kita tengah fikir, kita catat. Nanti bila tiba giliran kita boleh ulas. Itulah yang saya nampak lah. Okey, tahniah semua. InsyaAllah jika ada berjaya sampai ke peringkat seterusnya nanti buat sehabis baik. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Sharifah Rosnah. Seterusnya cikgu mempersilakan Encik Idris untuk menyatakan ulasan bagi pertandingan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Pengurusi dan rakan-rakan juri. Pertama, saya mengucapkan tahniah kepada semua peserta kerana telah dapat mempamerkan satu diskusi yang amat menarik. Walau bagaimanapun, saya mendapati peserta masih lagi mempunyai banyak kekurangan, khususnya dari segi aspek bahasa dan penyampaian. Kerana terdapat daripada peserta yang semasa bercakap, semasa berdiskusi, banyak kelemahan yang ketara. Misalnya kesalahan dari segi tata bahasa, dari segi aspek yang paling penting, dari segi aspek bahasa ni kita mesti ada dada, kita mesti ada tekanan suara untuk meyakinkan para juri. Kerana terdapat peserta-peserta
yang mendata, ya, penyampaian yang mendata, dan ini tidak menarik. Seharusnya peserta dapat menggunakan tone yang sesuai, tekanan jeda, dan ini akan dapat membantu untuk mendapatkan markah yang tinggi dari segi aspek bahasa. Dari segi aspek penyampaian, ya, terdapat kelemahan yang ketara di kalangan peserta, dan saya minta supaya peserta yang terpilih mewakili daerah kita ni sila baiki dengan segera. Kerana apabila kita menyampaikan sesuatu mesej yang hendak kita utarakan, kita mesti penuh yakin dengan mimik mukanya, ya, dengan gaya tangan dan sebagainya. Ini akan dapat membantu kita memperoleh markah. Kita mungkin tidak dapat mempamerkan semasa kalau dalam sidang penuh, maksudnya bukan di luar GSM, kita boleh tunjukkan kita punya mimik muka, gaya persembahan, ya. Tapi kalau dalam GSM, cuba kita fikirkan bagaimana kita nak menyampaikan sesuatu itu. Apabila juri melihat kita, dia akan tertarik dengan corak penyampaian kita. Ya? Itu saja yang dapat saya simpulkan di sini. Dari segi isi tadi telah pun diulas oleh Cikgu Zaitun dan panel juri yang kedua tadi. Dan walau bagaimanapun, saya mengucapkan tahniah sekali lagi kepada semua peserta dan unit USTP kerana dapat menjayakan pemilihan individu tokoh nilam 2021. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Encik Idris. Okey, sebelum kita mengakhiri, Cikgu mengucapkan tahniah ya kepada semua peserta. Peserta yang terpilih di peringkat akhir adalah berdasarkan resensi buku yang telah dihantar. Sebanyak 15 buah sekolah 15 buah sekolah yang telah menghantar, dan kamu adalah 5 peserta yang terbaik. Jadi pemilihan kami pada awalnya memang berdasarkan resensi buku. Jadi bermaksud di sini kamu adalah yang terbaik. Ingat, kalah atau menang itu adat pertandingan. Tetapi wakil daerah kita sebab keadaan kita agak runcing sekarang ni. Jadi wakil daerah, sesiapa yang mewakili daerah, kita akan cuba latih untuk dengan komen-komen dan ulasan-ulasan pengadil supaya kita dapat menjadi wakil Kintas Selatan. Wakil seterusnya kita dapat menaikkan nama daerah kita dan pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Sebenarnya ada potensi tapi masih perlu diperbaiki. Saya mengucapkan terima kasih kepada barisan hakim yang sudi mengadili program kita selama 2 hari, iaitu Bahasa Melayu Sekolah Rendah dan Bahasa Melayu Sekolah Menengah. Terima kasih diucapkan kepada rakan unit iaitu Puan Mastura. Walaupun sibuk tetapi masih ada ruang untuk kita menjalankan aktiviti ini. Sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini, Cikgu mengucapkan berbanyak terima kasih dan segala keputusan akan dimaklumkan kemudian menerusi grup ataupun surat akan dihantarlah, dan peserta boleh meninggalkan kumpulan Telegram yang dah dimasukkan sebab Telegram ni hanya untuk pertandingan saja. Itu sahaja daripada saya. Puan Mastura, ada apa-apa yang ingin dinyatakan? Assalamualaikum, selamat sejahtera. Rasa tak ada Kak Azhar sebab tengah-tengah 3 GM sekarang ni serentak. Ya. Memang ada 3 program. Cikgu ada 2 program serentak je. Okey, terima kasih kepada semua. Okey, good luck dan semoga berjaya. Okey. Ingat, kamu adalah yang 5 terbaik daripada 15 buah sekolah menengah yang menghantar penyertaan. Okey?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu-cikgu. Terima kasih minta diri. Ya, Terima kasih sama-sama. cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Sama.